Assalamualaikum. Hai, saya Arif Afendi dari Farmasi Riung Gemencih Negeri Sembilan. So, kepakaran kami. Saya bersama Cik Akmal. Dah lama tak live, okey. Saya bersama dengan Okey, saya Nur Akmal Syarina dari Farmasi Duyung Gemencih. okey. So, kepakaran kami adalah membantu pesakit kecil manis terutamanya mereka yang ada masalah saraf, okey, kaki terbakubas, kaki rasa mencocok ataupun rasa semut-semut. Okey, untuk jadi senyum balik, sihat seperti biasalah. Okey, Cik Akmal, hari ni kita nak cerita pasal apa? Okey, borak sihat bersama Duyung pada petang ini. Kita akan mengupas satu tajuk mengenai cuka. Adakah benar cuka itu berkhasiat? Okey, ni contohlah. Contoh cuka lah yang ada dekat Cuka apa? outlet kita. Okey, cuka apa? Cuka apple, okey. Cuka ni banyak jenis. Ada cuka apple, cuka delima, cuka kurma. Tapi hari ni kita nak share mengenai cuka apple. Cuka apple? Cuka apple. Okey. Sebab ni dia ada. Okey. Kita ada cuka apple Cuka je lah. apple Kita je. tak simpan lah cuka-cuka lain. Okey. Cuka ni diperbuat daripada apple dan dia mempunyai warna yang kuning pucat. Kuning pucat. Tak ada nampak? Kuning pucat. Okay. Dia pun berasa masam dan dia berbau yang sangat kuat disebabkan kehadiran asid asetik dan malic acid. Betul. Dalam cuka apple ni. Bau dia kuat lah sikit. Bau dia kuat sikit. Aku pernah minum. Tak pernah minum tapi pernah bau. Pernah bau bau dia sangat kuat. Saya minum lah ni lah. Tapi dah lama jugalah stop. Okay. Tapi saya minum dia juga. Tak konsisten lah. Dia bau dia agak kuat lah. Macam kalau orang putih nama dia pungent. Pungent smell. Bahasa Melayu ni saya tak tahu apa nama dia. Bau yang macam mencocok. Macam tu lah. Cuka apple ni dia melalui dua proses untuk menghasilkan dia. Okey. First, proses yang pertama, apple tu dipotong ataupun dihancurkan dan dicampurkan dengan yeast. Okey. Untuk menukarkan gula daripada apple tu menjadi alkohol. Daripada gula kepada alkohol. Kepada alkohol. Okay. So, proses yang kedua adalah bakteria ditambah kepada alkohol untuk menjadi asid asetik. Bakteria ditambah. Okey. Tapi selamatlah tu. Selamat. Cuka boleh makan ke? Cuka boleh. Boleh. Tuan Izzat Afendi, tengok jenis cuka Kalau cuka apple boleh, insya-Allah boleh. Cuka apple. Cuka kurma ke boleh makan. Cuka kurma. Dia tengok jenis, okey. Kalau cuka yang memabukkan, contoh macam wine. Itu tak boleh lah. Itu untuk orang Islam lah, haram. Tapi kalau macam cuka apple, cuka buah, buah apple tak ada masalah. Cuka kurma, dia tengok jenis boleh juga digunakan dalam masakan. Sebab apa? Sekejap Sebab apa? Mengikut dalil Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, dia menanyakan kepada mereka tentang lauk hidangan, tentang hidangan lauk kepada mereka, kepada keluarga diorang lah. Lepas tu diorang ni jawab, kami tidak mempunyai apa-apa kami tidak mempunyai apa-apa pun melainkan cuka. So baginda ni mengatakan sebaik-baik hidangan adalah cuka. Maksudnya cuka adalah makanan sunnah lah. Makanan sunnah lah. So memang terbaik lah cuka, sama ada dimakan macam tu ke ataupun dalam masakan. Letak dalam masakan ke pun boleh juga. Okey, asid asetik tadi ni adalah komponen aktif yang utama dalam cuka apple. Dia dikenali sebagai asid etanoik. Yang merupakan sebatian organik. Sebab tu dia berbau masam dan
bau yang kuat lah. So disebabkan asid tu lah. Sebabkan asid dia tu jadi bau masam. dan juga masam lah. Okey, faham? Okey. Dalam kandungan apple ni pun mempunyai 5 hingga 6% lah asid asetik tadi. 5 hingga 6%. 5 hingga 6% asetik. Dia juga ada air dan dia ada sedikit kandungan asid lain iaitu malic acid tadi lah. Malic acid. Malic acid. Okey. So banyak juga ada asid dalam dia. Ada beberapa je lah. Tapi selamat lah, masih selamat yang digunakan. Selamat Cuma, dimakan. Jangan terlampau banyak. Jangan terlampau banyak. Jangan terlampau banyak sebab dia boleh merosakkan tekak. Sebab dia asid. Sebab dia asid. So kalau nak minum, kena campur dengan air lah. Kena campur dengan air, baru sebelum makan tu kan, baru lepas dah campur air baru makan. Minum campur dengan air macam mana? Campur dalam 250 ml. Satu sudu. Satu sudu 250 ml Maksudnya cair lah. Cair lah. Bila dah cair tu baru boleh minum. Maksudnya kita dilute kan lah. Dah cair kan baru minum. Sebab kita takut dia kita tak boleh nak terima tekak kita kan lain-lain kan. So takut tekak kita tak boleh nak terima cuka yang tak sangat tajam kan. Sangat tajam. Okey. So benar ke cuka ni berkhasiat? Okey. Memang betul pun cuka ni banyak khasiat. Di antara khasiat-khasiatnya adalah membantu menurunkan berat badan. Dengar tu Izzat Afendi. Cuka adalah membantu menurunkan berat badan. Sebab apa? Sebab kehadiran asetik tu dia mengganggu keupayaan tubuh untuk mencerna kanji dalam perut, dalam usus apa semua lah. Okay, so asetik ni lah yang boleh merosakkan tekak tadi. So kalau nak makan tu campur dengan air sebelum makan. Okay. So itu yang pertama, menurunkan berat badan. Yang kedua adalah mengekalkan tahap gula darah. Tahap gula dalam darah. So maksudnya orang kecil manis boleh minum lah. Manis tu boleh minum, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia boleh mengekalkan gula dalam darah. Sebab kalau kita tengoklah kandungan dalam ni, makin dia ada kandungan lah. Okey, kalau tengok dalam ni, kalau tengok dekat nutrition fact ni, dekat sini kalori kosong. Total fat kosong. Sodium kosong, karbohidrat kosong, protein kosong. So semua kosong lah. So tak ada masalah untuk orang kecil manis untuk minum. Dia tidak meningkatkan gula dalam darah. Macam tu. Okay, lagi satu kesan anti-glycemic daripada cuka apple boleh dikaitkan dengan keupayaannya untuk menghalang sebahagian daripada kanji daripada dicerna dan boleh menurunkan paras gula darah tu. Banyaklah kegunaan dia. Okey, tapi kena dapatkan nasihat doktor jugalah sebelum konsum apa-apa sebab dia penyakit kronik kan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah merendahkan tekanan darah. Dia pun dapat merendahkan tekanan darah. Sebab apa? Cuka apple ni memecahkan simpanan lemak. Simpanan lemak dan kahak dalam badan. Kahak pun boleh? So dia membantu peredaran darah yang lebih baik lah. So cuka dapat buang kahak, boleh, kolesterol, lemak. Lemak. Dia dapat bantu pecahkan Pecahkan. Okey. Yang keempat adalah merendahkan kolesterol tadilah dan mengurangkan risiko penyakit jantung. Macam sebelum ni saya ada buat live tentang kolesterol dalam telur. So sebenarnya yang kolesterol tinggi dalam badan boleh menyebabkan penyakit jantung tu sebenarnya mitos. Sebab apa? Kalau kandungan kolesterol dalam tubuh badan kita tinggi, dia akan menyebabkan keadaan dalam badan. Disebabkan keradangan dalam badan. So keradangan dalam badan ni akan menyebabkan penyakit kronik tadi. So keradangan tu lah. Keradangan tu bukannya kolesterol. Bukannya kolesterol tu sendiri. So kalau minum cuka ni, dia dapat merendahkan kolesterol. At the same time dia boleh mengelakkan dari keradangan dalam badan. So dia link lah
dengan jantung. So kalau keradangan dalam badan tu tak efek apa-apa, so jantung kita pun tak efek lah. Macam tu lah dia jaga. Macam tu lah dia jaga. So tak ada, mengurangkan lah risiko penyakit jantung daripada cuka ni. Okey, yang kelima. Yang kelima adalah memutihkan gigi secara semula jadi. Cara dia boleh kukuh. Sebab dia kan asid. So nak kena pekat ke atau masa minum tu? Sebelum minum? Sebelum cuci gigi. Sebelum gosok gigi. Kukuh je. Bukan telan. Masa pekat tu? Pekat-pekat tu? So dia, sebab dia cuka apple ni dia mengandungi enzim yang memupuk pertumbuhan bakteria yang baik. So dia asid yang semula ni dia menangkan plak dalam dekat gigi. Plak kat gigi lah. Maksudnya kumur-kumur je lepas tu bang balik. Jangan telan. Jangan telan. Faham. Okay. So nak putihkan gigi boleh cuba cuka apple sebab dia acidic kan. Sebab dia boleh menghilangkan kotoran kat gigi, membunuh bakteria yang boleh menyebabkan penyakit gusi kan. So dia boleh ni lah. Maafkan saya, dia guna separuh saja. Separuh sudu. Separuh sudu. Cuka apple dan campurkan dengan air sikit. Kena campur air sikit. Kena campur air sikit. Baru separuh kita sudu campur dalam air sikit. Lepas tu baru kumur-kumur dan buanglah. Apple cider, okey. Okey, yang ke-6 adalah meningkatkan kesihatan dan penampilan rambut. Dia pun membantu jugalah. Boleh penampilan rambut. Itulah saya pun tengah cubalah. Rambut makin lama makin kurang. Dia mengekalkan kelembapan je. Kelembapan. Tapi tak meningkatkan lah. Alamak, Dia ingat dapat tebalkan rambut tadi. Okey. Dia mengelakkan rambut kita jadi kering. Kering lah. Kadang-kadang rambut kita jadi kering kan. Faham. Okay. So kalau macam kesihatan, dia pun boleh juga untuk kesihatan kulit kita. Macam dia boleh juga membantu menghilangkan jerawat. Okey, itu sangat banyak lah. Sangat banyak sebenarnya. Ni di antara sahaja kita cerita pasal khasiat cuka. Okey. Okey, kita menurut perubatan Islam pula, khasiat cuka ni apa dia? Di antaranya lah saya ambil dari menerusi kitab Kanun fi Atib iaitu Ibn Sina dan Al-Tib Al-Nabawi Ibnu Qayyim. Okey, di antaranya adalah dapat mencegah berlakunya pembengkakan pada badan seperti bisul dan kanser. Dapat mencegah Dapat mencegah. Okey, baik. So, itu yang pertama. Yang kedua adalah membuang darah kotor. Dan melancarkan aliran darah tadilah. Sama juga yang saya cerita tadi kan. Okey, membuang toksin. Membuang toksin dalam badan pun boleh juga dia membantu. Dapat bantu juga. Masalah kulit seperti jerawat tadi kan. Pun boleh juga membantu mengekalkan berat badan yang ideal. Ni memang popular lah cuka. Cuka memang boleh menurunkan berat badan. Mengekalkan berat badan dan juga menurunkan berat badan lah. Terbaik. So memang banyak lah dia punya khasiat. Banyak sebenarnya khasiat dia. Ni di antaranya saja. Dan bukannya orang yang sakit je boleh orang yang sihat pun boleh. Orang yang sihat pun boleh. Sebab apa? Dia dapat mencegah. Kan mencegah lagi bagus daripada merawatkan. So bukanlah sebab ni sebagai alternatif untuk kesihatan kita. Macam saya nak bagi feedback sikit lah. Saya pakai tau apple cider. Yang ni lah brand ni saya pakai. Bila minum dia macam bagi tenaga tau. Sebab apa? Sebab kan tadi kita tengok dia macam mencairkan kolesterol kan. So kolesterol tu nanti dia macam convert kepada energy. So bila minum ni dia memang boleh bagi tenaga kan. Macam saya minum malam lah sebelum tidur. Sepatutnya 2 kali. 2 kali 2 kali. Okey, saya cerita lah kaedah pemakanan. Macam mana nak makan apa namanya? Cuka ni. Cuka apple. Cuka apple. Okey. Kaedah dia minum 2 kali sehari, iaitu selepas makan pagi. Selepas makan pagi. Breakfast lah. Dan diminum pada malam. Malam sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur boleh ambil juga. Macam Cik ambil sebelum tidur saja kan. Tapi so boleh kena dalam setengah jam ataupun sejam. Jadi jangan minum lepas tidur. Tak boleh nanti
tapi dia takut boleh mengganggu kita punya sistem pencernaan lah. Dia kena setengah jam ataupun sejam. Maksudnya badan kita dah digest. So cik boleh lah ambil lepas pagi nanti. InsyaAllah boleh Lepas lah. breakfast tu boleh makan. Okay. Saya susah sikit lah nak minum dia sebab dia pekat rasa dia. Dia pekat kan. Tapi ada setengah orang memang suka cuka apple ni. Satu makanan sunnah, satu lagi dia bagi tenaga lah. Nak cantik. Memang banyak lah tadi kita nampak dia ada, dia bantu untuk menurunkan berat badan, kolesterol, lepas tu kawal gula. Banyaklah dia punya benefit. Lepas tu dalam dia kalau kita tengok memang kosong fat. Tak ada fat. Ada setengah orang, ada kawan saya dia memang tengok fat ni. Apa siapa produk yang dia beli. baca. Siapa yang suka baca ni dia tengok. Fat berapa persen. Yang ni 0%. Sodium 0%. So kalau ada orang masalah darah tinggi tak ada masalah minum ni sebab sodium kosong. Sugar dia pun kosong 0 gram. So tak ada masalah untuk orang kencing manis. Okay, apple cider. Yang ni brand Heinz lah. Saya pun tak tahulah sebut dia betul ke tak. Saya pun tak tahu. Ada orang sebut Heinz, ada orang sebut Heinz, ada orang sebut. So terpulang lah. Tapi yang ini kita ada apple cider. Tulisan terbalik sikit lah, minta maaf. Okay, dan cara minum tadi, sebelum minum baca Al-Fatihah sekali. Baca Al-Fatihah. Lepas tu selawat ke atas Nabi SAW 3 kali. Itu cara proper lah. Cara proper lah. Dan mohonlah cuka tu diberkati. Dan mohon agar disembuhkan penyakit yang dialami. InsyaAllah. Itu untuk orang yang ikhtiar lah. Ikhtiar untuk kita berusaha penyakit lah dia kan. So kalau macam yang sihat ni, mohon je lah cuka tu diberkati. Dapat sihatkan tubuh badan kan. Sebelum minum tu minta lah, mohon. Minta. Apa-apa kita minta. Minta dengan Allah lah. Okay. Apa-apa pun berbalik lah pada dia kan. Betul. So just nak cerita, okay, cuka apple ni dia ada 2 saiz lah yang kita ada. Kita ada 2 saiz. Satu saiz besar, satu saiz kecil. Saya punya saiz besar ni, saya beli yang saiz besar. Hampir 6 bulan habis-habis lagi. Okay, so ada satu sudu je. Satu atau 2 sudu je. So yang ni yang besar. Saiz 946 mil. 946 mil. Okay, yang besar. Yang kecil ni adalah 473 mil. So ada saiz besar, ada saiz kecil. Kalau nak minum ramai, better ambil yang Ambil besar besar lah. Satu keluarga yang Satu keluarga. Boleh guna lah. Tapi boleh juga digunakan dalam masakan. Masakan pun boleh guna. Ada orang guna. Apa masakan yang guna? Tak pasti. Nanti kita check balik apa masakan yang guna cuka apple. Okay. Kita just nak recap balik benefit dia tadi boleh? Benefit tadi. Kita ulang balik apa benefit cuka apple. Cuka apple ni pun kalau terlalu masam, kita boleh campurkan dengan madu. Biar rasa manis sikit. Boleh campur madu? Boleh. Okay, baik. Okay, hasil-hasil dia tadi saya ulang balik. Dia membantu menurunkan berat badan. Dia merendahkan tekanan darah, mengekalkan tahap gula darah, dia merendahkan kolesterol dan mengurangkan risiko kepada sakit jantung. So ni yang kita dapat lah. Ilmu ada lagi ya? Ada, memutihkan gigi dan meningkatkan kesihatan dan penampilan rambut. So nampak yang ni yang kita ambil secara yang kita dah baca lah. So 7 ni yang paling common lah. Ada banyak lagi benefit banyak dia. Sebenarnya banyak sangat kebaikan cuka ni. Nak sebab dia makanan sunnah kan. Kalau kita baca macam ni, macam ni. Ni di antara saja kita share. Okay. Tu je lah yang kita nak share pada hari ni. Apple cider ni saiz besar. Okay. Dadah. Boleh dapatkan di outlet kami. Di melalui call ke, WhatsApp boleh, datang walk in komen boleh ke kita, komen ke, kalau ada sebarang pertanyaan ke, persoalan ke, boleh tunjukkan kepada kami lah. InsyaAllah kami akan jawab lah. Kita akan bantu lah. Kita akan bantu anda. Okay. Itu sahaja. Kalau ada sebarang soalan boleh WhatsApp PM atau DM kami. Okay, dengarkan. Besok ada? Besok kita kupas tajuk
Khasiat madu. Khasiat madu. Esok kita upas khasiat madu pula. Nanti mungkin boleh share macam mana nak tengok madu asli atau tak. Kita akan share. Kita akan share pada hari esok Okey, dengarkan pada hari esok khasiat madu pula. Okey, terima kasih kepada Cik Akmal. Okey, itu sahaja pada hari ini. Sajalah pada hari ini. Okey, ingat anda sihat? Kami gembira. Assalamualaikum.